Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dan saya nak ucap terima kasih kepada Tuan Omar, Tuan Azwan dan Isteri Amir sebab beri saya slot untuk berkongsi ilmu yang tentang NLP dan dunia pendidikan. Okey, nama saya Cikgu Zamzuri bin Abdullah. Saya home tutor dan juga agent, dah terlibat dalam dunia komputer ni selama 23 tahun. Sama dengan Okay. Subjek yang saya ajar adalah fizik, chemistry, maths dan medicine. Okey. Saya juga adalah pengamal NLP dan hipnoterapi sejak NLP sejak tahun 2010. Hipnoterapi pada tahun 2014. Ya. So saya nak share macam mana NLP dan hipnoterapi ni boleh bantu dalam PNP dan pelajar lah. Okey, saya nak start dengan game. Saya everyone ada that piece of paper kan? Okey. Now. Okey. Kena pakai pen. Alright. First kita akan buat kotak by kotak. Okey, pertama kita start dengan kotak A. Ruang yang putih. Saya nak awak bagi pada dua bahagian, sama bentuk, sama saiz. Bagi dua, mesti sama bentuk, sama saiz. Dah? Okay, I think most of you boleh buat lah. Alright. Kita pergi pada kotak B pula. Kotak B, ruang yang putih juga. Bagi kepada tiga bahagian, sama bentuk, sama saiz. Boleh? Alright. Boleh? Okay. Kotak yang ketiga, ruang yang putih juga bagi kepada empat bahagian, sama bentuk, sama saiz. Bentuk sama, saiz sama. Sama je. Kita gelak. Saiz kena sama. Boleh freehand, tak ada masalah. Cuma make sure saiz sama. Tak boleh padam lah. Ya, ada lebih lah. Tak boleh buat, tak boleh padam. Dapat lah. Tak. Oh, berkat. Dah, kalau salah-salah. Kalau salah. Oh. Boleh buat pembetulan kan? Ada new paper lah. Anak macam mana ni? Oh. Boleh. Okey, nampak dah. Okey. Macam ni lah. Saya bagi hint, boleh? Mesti boleh buat. Okey. Petunjuk Okey. Oh. Sama bentuk, sama saiz. Boleh. Boleh. Dapat balik saiz ni. Oh. Bahagian je. Sama bentuk, sama saiz. Yes, boleh. Itulah. Sekarang dia jadi kecil, kita boleh buat ada tiga. Sama bentuk, sama saiz. Tapi dia dah salah pula. Dia sama saiz dia. Tapi bentuk tak sama. Bentuk tak sama, tapi sama saiz. Sama saya dah sama bentuk je kan? Sama saiz dan sama bentuk. Okey, dua bagi patah Okey, siap. Tak boleh. Boleh. Buat kan? Satu. Seorang lagi.
Okey, saya beri jawapan. Sekejap, sabar. Kok ya pun sabar. Saya buat ni orang dewasa dengan kanak-kanak pun saya buat. Tapi result dia very interesting. Jadi dia bulat. Okey. Alright. Saya beri jawapan. Yes. Okey. Aku dapat ke? Mati lama je. Okey, dah. Okey, last kotak. Kotak last, kotak D bagi kepada 7 bahagian. Sama bentuk, sama saiz. 7. Wah, itu saiz ah. Jom. Tak mengikut. Nak kat pizza. Oh, dia macam oh, Ini. tadi juga 7 kan? Ganjil. Lepas ganjil begitu cukup berapa? Saiz kan? Kena. Bagian balik semua. Ilham tak patut weh. Bih murah minit. Siapa dapat, saya terus bagi jawapan. Sekejap guna bagi makan okey. Alhamdulillah. Ha? Macam je ya. Selesai. Garis je. Kalau sama lah. Ada je lah. Buat je lah satu. Leader ni. Okey, habis. Korang dapat jawapan. Ada dapat jawapan? Dah, dapat. Okey. Alright. Okey. Okey lah. Okey. Boleh? Okey, cuba kita tengok Kita mula dengan kotak A yang paling senang. And then makin susah. Si. Okey, yang paling susah D kan? Si. Actually D lebih senang daripada C, right? Tapi kenapa C, D you stuck? Most of you stuck. Sebab kita rasa benda paling susah. Okey, tapi saya tak beritahu kan? Ya. Okey. Okey. So kalau kita mula dengan kotak D dulu, and then A, B, C, you think boleh buat tak D? Saya mula dengan kotak D dulu. Boleh. Tapi kenapa bila buat D last tak? Most of you stuck. Siap keluk sana, keluk sini, keluk sana. Dah set lagi susah kot. Itu. Atau mungkin lagi susah pak tujuan macam mana ni? Alright. Saya purposely kalau saya letak 10 pun sama juga kan? Betul. Alright. Tak, saya tengok kawan saya buat tadi tapi tak sama ni dia gemuk dulu. Itu pun kena dua kan. Okey, setiap yang kita buat dia ada tindakan dan dia ada different attitude, sikap. So apa yang berlaku ialah daripada A bawa pada B, bawa pada C. Problem ni sikap dalam C bawa pada D. Then you stuck. Yes. Okey? Sebab saya buat ni dengan dewasa ke kanak-kanak, jawapan dia result dia sama je. Ada PhD ke tak ada PhD sama je. Tapi yang bestnya ada satu saya punya program. Program tu untuk budak sekolah menengah. Kemudian ada parent ada 2 orang lah, dia just ikut dari belakang. Dia bawa anak 2 orang 6 tahun. Ada 2 parent, seorang 6 tahun, seorang 6 tahun. Ada extra paper seperti ni. You tahu tak? Dia orang dapat jawab dia ni. Oh. Yang lain semua tak dapat. Dia orang agak kenapa? Because they have not been conditioned yet. Okay, you tengok kanak-kanak kalau dia happy dia happy gila, betul? So kalau dia sedih, marah, dia akan sedih gila-gila, betul? Tapi kalau sedih, lepas tu dia jadi gembira, dia forget apa yang berlaku sebelum tadi, betul? Okay. The thing is, kita orang dewasa we carry the emotion. We carry the sikap. That's the issue. Okay? MS senang ke susah? Jawab lah. Susah, boleh kata susah. Itu apa yang dipikir sebenarnya. MS sebenarnya okay, it's natural lah. Ya. Masalah dengan pelajar ialah sebelum naik form 4, nanti kau tengok nanti admit kau first. Betul? Ayah dia apa? Dia dah siap dalam mindset dia. Persepsi lah. Dah siap dalam mindset dia benda tu susah. Okay? So
So dia ibarat kita hilang kunci. How do you feel? Apa you rasa bila kita hilang kunci? Tentu arah, right? Marah, gelisah, right? Masa kita hilang, masa kita marah, gelisah tu, kita cari kunci, jumpa tak? Tak jumpa. Sikap kita masa tu tak betul, negatif. Tapi bila kita tengah relax, tengok TV dah kenyang makan kan, cari, bawah ni tadi aku cari tak jumpa, right? Okay, dari perspektif NLP, kita punya tindakan ni, hasil ni 80% disumbangkan oleh faktor psikologi, iaitu faktor sikap, emosi. 80%. 20% ni tindakan. Faham? So bila saya belajar tentang NLP ni, saya gunakan this formula, be do have. Be ni is being, dalaman kita, emosi, sikap, cara berfikir, metaprogram. Metaprogram ni dalam NLP ni kita proses maklumat dalam bentuk gambar, dan gambar ni yang kita akan programkan balik. Kalau dia benci maths, kalau dia angry, kita boleh shift, tukar dia jadi apa, happy and so on. Do ni tindakan dia, have is the result. Masalah dengan sistem kita Malaysia ni, kita very good society. Maksud dia, kalau budak ni lemah maths, kita hantar dia pergi seminar lagi, pergi tuition and so on. Okay, sebenarnya rasanya di sini. Jadi 80% kejayaan disumbangkan oleh faktor B. Sikap, emosi, tabiat, spiritual, metaprogram. Metaprogram ni macam tadi lah. Okay. Ini kajian Harvard Business School lah. 80% kejayaan disumbangkan oleh faktor psikologi, 20 ni tindakan. Okay. Yang saya nak ghostan balik pada gambar tadi. Okay. Kalau you tahu kan, kalau you tahu you pelajar you stress, you kena shift emosi dia dulu. That's why masa I tadi share kan, first is yang very exciting one, because dia set the context of the program. Understand? Kan, kalau you pergi Dr. Alizan punya program, apa dia buat? Suruh joget dulu kan, macam-macam kan. You bagi you excited. Bila you excited, minda you terbuka. And then pembelajaran jadi senang. Dia bagi gembira Bagi gembira. Dia seronok dengan kita. Itu sebab saya beritahu untuk tutor-tutor yang baru ni, saya kata you don't have to be very smart to become a tutor. You kena presentable, dia boleh relate hubungan dengan pelajar, dia rasa seronok, minda dia terbuka, pembelajaran tu jadi lebih mudah. Itu sebab itu sebab kita perhati tengok bila pelajar dapat paper balik kan, katalah dia did very poor dalam exam kan, bila kita discuss paper tu balik dengan dia, kata kan, kenapa awak dapat salah ni, senang ni, betul lah cikgu, memang bila dia akan beritahu kita bahawa senang kenapa aku tak buat masa exam. Sebab perasaan dia masa dalam dia dalam exam tu, dia rasa stres, dia rasa kalut and so on. So isu dia bukan tak pandai. IQ budak sekarang ni tinggi, tapi EQ dia lemah. EQ dia lemah. So kalau you nak tackle student, you kena tackle the EQ issue IQ. Jadi bagi dia confident and so on. So dalam NLP ni kita ada banyak proses yang kita boleh gunakan untuk remove fear. Kata dia kalau exam kan dia, kita boleh buat saya boleh buat terapi. Okey. Saya akan tunjukkan beberapa, dia ada pattern Saya tunjukkan beberapa case yang saya buat. Saya nak dalam sesi ni kita tak boleh nak share lah the pattern kan. Kita okey. Alright, satu lagi saya nak share. Dalam NLP isu yang kita hadapi bukanlah isu penting. Apa yang penting adalah emosi yang menyelubungi isu yang kita hadapi. Maksud macam ni, student ada masalah dengan maths, dia fail. Okey, sebenarnya dia ada masalah, dia adalah emosi yang menyelubungi maths tu sendiri. Bila awak cakap tentang maths, apa you rasa? Bosan lah, okey, susah lah and so on. Emosi tu yang kita kena remove supaya dia minda dia lebih terbuka. So macam tu. Maths tak ada isu.
So apa yang kita selama ni fokus ialah maths. Kalau kelas tu 2 jam seminggu, kita tambah jadi 4 jam seminggu. Yeah, it's good for us lah. Tetapi kalau kita ada tahu teknik macam mana kita nak hilangkan fobia dia ataupun nak install rasa seronok dalam exam, kita boleh gunakan teknik-teknik NLP. Okey? Sekejap. Saya tunjukkan beberapa. Ni. Start kan? Kurus mana eh? Ini beberapa kes yang saya buat. Ni jadi sihat. Minat ke? Ni bang, Okey. badan makin naik ni. Dia Kafir je ni lagi. Okay, next time kalau saya buat kelas, kalau saya ajar satu pattern, you balik, you kena buat. Jangan jadi macam saya, certified tahun 2010, masuk YouTube, dapat baca dia punya teori and so on, tapi tak pakai. Saya dapat CJ 2010, saya test my first client yang ni. Saya balik ke Tampih, jumpa saya punya junior di sekolah. Kebetulan dia gemuk, jadi saya test satu pattern. Macam saya kata tadi kan, isu dia ialah emosi yang berkaitan dengan isu. Okay, isu dia nasi. Bila cerita pasal nasi, dia rasa seronok, mengenyangkan, rasa lapar, right? Saya kambing. So kalau emosi yang negatif kita kaitkan dengan nasi, agak-agak dia makan tak? Tak makan. Dia rasa mual, dia rasa pahit, dia rasa gendi, dia rasa all this bau busuk lah and so on. So kita ada proses yang program dari Minda. So daripada 2014 sampai sekarang, dia tak makan nasi. Kalau dia makan pun dia makan sikit je. So selepas 10 hari saya buat sesi tu 50 minit dia. You all pun boleh buat. Saya follow up. Dia kata aku dah turun 5 kilo lah 10 hari. It's very simple. Okay. Ini saya gunakan hipnoterapi. Ini pelajar yang nak exam SPM 2015. So saya gunakan kombinasi NLP dan hipnoterapi. Ini saya tengah hypnotize dia. So dia cakap hypnotize je lah. Ingat dia macam so on, dia tidur je. It's the best time untuk program minda pelajar. So selepas sesi dia bagi feedback. Kan dia masa yang paling bagus nak belajar waktu pagi kan. Saya programkan dia bangun pukul 4 pagi. Dan bangun 4 pagi dia belajar, dia sekolah tahajud tiap-tiap pagi. Boleh buat. Dan saya ada cikgu, kalau di Rawang tu ada satu nama Cikgu Liza. Buat sesi dengan saya, satu sesi je. Dia tiap malam dia bangun tahajud. Kita boleh buat. Behavior kita boleh program, emosi pun kita boleh program. Okay. Jadi it save a lot of effort on kita punya side lah sebagai tutor. Jadi bila sikap tu berubah, emosi berubah, yang lain jadi mudah. Macam saya kata tadi 80% tu banyak. Nampak? Saya bangun tidur daripada tidur sentiasa dalam keadaan sangat segar dan saya tidak pernah rasa sebelum ni. Tapi kena ada ilmu lah, kena buat kelas. Okay, saya buat very fast. Ini kes saya ini kes di Sanakan. Saya buat program di Sanakan. Cikgu ada anak dia 3 orang, ada 2 isu. Pertama stres, so kita treat that one. Yang kedua, tingkah laku dia. Tingkah laku anak dia bila duduk rumah makan, pinggan tak cuci. Jadi kita ajar macam mana nak buat hipnosis. Masa dia jumpa saya tu, dia tak bawa anak dia sekali. Saya kata, okey, bila anak tidur, okey, saya ajar buat skrip. Buat skrip, masa tidur, bisikkan anak dia masa tidur. So teknik-teknik ni kita boleh offer pada parent untuk bekerja dengan kita untuk bantu anak dia. Saya lebih suka macam tu. So 3 hari selepas saya balik ke KL, so saya dapat feedback anak-anak dia berebut-rebut nak cuci pinggan. Dan kemudian anak dia yang lelaki tu nak suruh jadi imam, payah kan sebelum tu. Dan suruh ke depan jadi imam tak ada masalah. So imagine soal-soal sikap, tabiat, emosi tu kita dah deal. So the rest is tindakan saja. Okey, ada masalah lagi? Okey. Ada. Okey, ini stres. Okey. Pelajar sekarang stres.
Okay, so this is another thing we can offer. Stress saya bila buat program di sekolah, saya biasa tinggalkan phone number. Dan setakat ni dah ada dalam I think 2 ke 3 kes yang pelajar nak kelar tangan. Stress last week saya ada satu pelajar di mana tu, Kota Damansara. Stres sampai nak bunuh diri sebab mak bapak berada work seorang kan. Jadi bila anda belajar NLP kan, you punya rapport dengan pelajar cepat tau. Saya baru datang kelas tu sejam, dia boleh cerita daripada A sampai Z isu dia. Nangis. So next week saya datang, saya buat terapi. So untuk hilangkan rasa dia low confidence. Dia maths saja isu dia. Dia physics dengan chemistry untuk IGCSE dia boleh dapat AB, tapi maths biasa tau. Dia tak pas. Jadi dia ada rasa rendah diri, non confident. Benda-benda tu boleh kita boleh deal dengan NLP. Kalau you all nak buat, kalau you tahu skill ni, you boleh buat sesi dengan student dan dengan parent ke, satu sesi 300.5 kalau you nak buat lah. Okay. Ini pelajar SMK T3I. Masa saya buat program dalam 200 orang. Satu teknik ni teknik switch. Budak ni cerita bila masuk kelas fizik, masuk kelas MAT dia tidur. Okay, biasa kan? Okay. Selepas sesi, ingat switch pattern ni dalam 10 minit ke 15 minit macam tu at most. Besoknya saya minta, saya dapat dia phone number. Okay. Saya WhatsApp dia. Dia kata, saya rasa macam kena reward every time saya belajar fizik dan MAT, saya selalu dalam hati rasa yes. Dia semacam dia nak belajar, dia dah semangat baru datang. Okay. Dia ada 200 teknik. Saya pun tak master 200 teknik. Yang saya master bukan dalam 5 je. 5 pun dah macam ni. 5 pun dah banyak. Dahsyat. Itu sebab dulu ni saya tak fokus sangat pada konten sekarang ni. Kan kalau Matt dia tak faham kan, saya tengok sikap dia. Apa masalah dia, rasa rendah diri, tak confident kan. So yang itu yang saya deal. Sebab itu 80%. Mana dia belajar kita ni, IQ dia okey dah. Ya. Cepat give up, that kind of thing. Dia fikir benda tu susah. Tapi bila kita, kalau you pandai ambil hati dia kan, macam you maths kan, bila kata, apa you fikir tentang topik yang kita belajar sini? Nampak senang tak? Nampak senang lah, cikgu kat sekolah je macam susah lah saya. Kan? Macam tak ada nak faham. Tapi bila dia rasa selesa dengan kita boleh bina rapport dengan dia, minda dia terbuka. So kerja kita ialah bukan kita nak sumbatkan ni segala maknanya ilmu pada dia, kan? Kita buka minda dia dulu, gunakan rapport teknik kan. Dalam NLP pun ada rapport teknik yang sebenarnya kita pun dah guna dekat luar. Macam I rasa you dah gunakan teknik dalam human presentation, kan? Tapi tak tahu sebab kita tak belajar teori apa dia. Yes. Tidak. So bila you boleh buka minda dia, and then you punya PNP you jadi mudah dan senang. And then dia akan rasa benda tu simple. Okay, dah cukup masa. Okay, so ada soalan nak tanya tak? Ilham, Ya. boleh bagi tak tips macam mana untuk kita nak tackle pada fobia pada yang nak suka? Fobia. Macam dia ni. Fobia ni lah, subjek lah. Biasanya Fobia ni MAT lah. Ambil Tengok MAT besar. Bila sejarah besar. Okay. bagi tips dia kalau nak belajar kalau panjang kan. Jawab balik NLP. Okay. Bagilah buat tangan boleh balik. First Atau kambing. you ambil interest nak kenal dia. Ambil step untuk kenal dia. Okay. So bila you rasa dia dah macam hati dia terbuka kan, and then baru you start ajar. Itu sebab kadang-kadang the first class ni saya tak mengajar sangat pun. 1 hour tu spend sembang dengan dia, apa you tak faham, apa masalah awak and so on. Bagi minda dia terbuka, and then baru you ajar. And then of course saya akan recommend lah NLP teknik. Elevator ni. Tak ada, kita tak pakai energizer lah kan. Yes. Sikit. Saya kan ada seorang. Yeah. Tapi dia umur dia sudah lama. Yes. Dia calon persendirian lah. Yeah. Lepas tu saya sudah cik tapi. Okay. Dia tahu juga. Okay. Maknanya dalam 10 tahun. Kita di NLP tu nak segmen kita tinggal ambil. Okay. Hari-hari dengan dia tidak lagi itu lah dia lah. Okay.
Jadi- masukkan form Kompres form 2 file tahun sekali. form. Ada tak apa-apa yang ini punya saya kat saya? Sebab tadi saya dah kerja dia dah masuk topik akan kita dah. Dia boleh ikut tak? Ha? Dia boleh terima tak? Ada yang boleh, ada yang tak lah, tapi itulah. Bapak dia pun kata dah bagi dia muntah. No. I don't think that's the best method lah. Itulah. Kalau boleh, Okay. Kalau saya recommend hipnosis. Hipnosis ni ada banyak cara. Satu cara, kalau pelajar tertidur, kita bisikkan kepada dia kan. Itu parent boleh buat, kita boleh ajar parent lah. Ataupun dia ada satu CD, okay. CD ni dia CD lagu, tapi dalam tu dia ada message tau. Contoh dia confidence ke, sudah rajin belajar ke, matematik tu mudah ke, and so on. Dari masa tidur is the best time untuk kita program otak kita. Kan? Jadi dia di sini tu ada jual di dalam pasaran perdana. Saya boleh tunjukkan tempat dia lah. Dia harga dia bukan 125. So masa tidur tak pakai langsung kan, dia tidur tutup mata gitu kan. Dia anytime sebenarnya boleh guna. Masa dia dekat rumah lah, dia masa dia jaga ke masa dia tidur pun boleh. Mainkan CD tentang mungkin matematik tu mudah ke, ataupun jenis power something yang suruh dia kata apa yang dia belajar ni senang ke. Ini semua attitude. Programkan minda dia. Untuk awal tidur ke macam mana? Untuk pertengahan malam ke tak kisah? Tak. CD tu you tekan play, you tekan repeat. Satu track tu 50 minit. Okay. Katalah habis satu track kan, dia repeat balik throughout the night. Tapi masa dia start nak tidur lah. Tidur ni masa Tak, tidur. tak, sebarang masa actually. Oh, sebarang masa. Sebarang masa. Yang bisik tadi tu bukan bisik kat masa kita play je lah. Play aje. Sebab mungkin parent kan dia macam mana anak hypnotize kan, tak reti lah kan. Suruh dia beli CD tu, spend about 125, beli player satu, and then tekan play, tekan repeat every night, every single time yang anak tu ada kat rumah. So macam saya, wife saya cikgu. So kita start dengar tahun 2011. Masa tu saya ingat ni, cuti sekolah 2 minggu. Normally dia akan spend 2 minggu untuk check paper tengah tahun kan. Bila saya start dengar, kerja 2 minggu tu siap 4 hari. Sebab sikap dah ubah kan. Kalau tidak dia, Allah banyaknya kerja, letih lah kan, tengok TV je lah kan. So kerja yang sepatutnya boleh siap 4 hari, dia buat tangguh-tangguh. So, kita ada banyak kes. Ada yang untuk tajuk tu ada 200 lah. Kena tengok specify apa masalah. Nanti saya akan guide lah macam mana apa satu lagi. Jadi ada bekas saudara saya lah, Syah. Okay. Dia orang ni macam apa Syah? Dia macam ni lah. Macam Syah. Dia semester ini bercampur dengan budak yang tak belajar, dia tak nak belajar. Okay. Lepas tu dia kata tu ikut cara kawan, malam balik lambat, yang lepas tu sanggup fail dalam exam untuk sama kelas dengan kawan-kawan di kat bawah. Baru-baru ni bila dia tegur, dia mak, dia berlawan sampai kepit tangan, pecah kaca rumah. Jadi mak dia call lah, macam mana masuk tahun ni SPM. Okay. Jadi macam dia tak jalan dulu, dah mula macam lah. Kadang-kadang dia kata dia tak beri perhatian. Kalau jalan keluar, kata tak bawa keluar, macam tak kisah pasal dia, tak nak telefon dah apa. Tapi bila dah bagi, dia macam tak appreciate, dia macam kontra. Dia cakap tu macam ada masalah tu. Macam mana kita nak deal dengan pelajar macam ni kan, nak bantu lah. Sebab mak dia dah call, sampai menangis kan. Dia pun tak tahu macam mana. Okay. Kalau nak segi buat macam terapi NLP, kita kena tanya, is he open? Adakah dia nak berubah? So kalau orang tak nak berubah, kita tak boleh nak paksa. Tapi kalau macam gunakan CD tu, boleh pakai. Tapi nanti dia start tanya kan, ni CD apa? Kita boleh beritahu lah, ni CD untuk bagi semangat belajar, confident and so on. Jadi CD more practical lah. Tapi kalau sebenarnya kalau dia open kan, kita kena slow talk dengan budak-budak tu, boleh. Budak no, dia kalau ajak saya jumpa, nyata mak dia kalau nak ajak jumpa orang dia, tidak tahu ni mesti nak jumpa orang ni. Dia macam tak nolak, nak mengelak jumpa orang macam dia macam dia tak open tau, dia tak Dia kat dalam tu ada orang tahu tu. Dia, dengan you dia open tak? Masa saya mengajar tu, masa saya form 3 tu 2 tahun lepas, tapi nak kata open saya tahu dia macam ada, tapi taklah ada sepenuhnya. Tapi saya tahu dia banyak ada simpan tau, dengan siapa dia dan budak kan, dia simpan dekat diri dia. Tapi dengan bila saya dengan saya tu macam just dengar, tapi dia tahu dia tak nak belajar, cuma macam ada emosi dia. Dan saya tadi lah emosi dia, dia pengaruh dia kawan. Tapi
tak, mana kita dah bantu kan mak dia apa teknik yang kita bantu saya ni lah. Saya tak ajar lagi dia. Kalau saya serah nama ibu tu pada Tuan Azam je. Kalau dia sampai kita tahu pada tak tahu dia tanya siapa ada siapa boleh facilitator Ilmu tu lagi. Bagi kita memang tak ada. Boleh. Kalau saya tak boleh pun ada dalam satu klinik pun ada NLP practitioner yang boleh rawat benda macam tu. Dia umpama bomba kecil, bomba besar. Okey, dah habis masa. Okey? Okey, kalau ada soalan nanti selepas ni boleh tanya lah. Okey, saya Sulaiman mengambil itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, formality je.